Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah berikan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam siri yang ke-223 di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba pada riwayat 4054. Ahlan-ahlan kepada semua Fatimah Samsuddin, Adeline Maira, Haifa Najwa, Ayu Hafiz dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka pada riwayat yang ke-4054, masih lagi pada permulaan tajuk hadis-hadis yang banyak berkenaan tentang riba. Maka riba bermaksud melebihkan sesuatu, az-ziyadah. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebut ada 6 perkara yang mana merupakan sesuatu yang tidak boleh dijual beli secara riba. Itulah emas, perak, gandum, asyair, tepung bali, at-tamar, kurma, al-milh dan juga garam. Maka para ulama telah mengkaji apakah illah, apakah penyebab yang Nabi SAW mengharamkan riba berlebih kurang di dalam ke-6 benda ini. Maka Imam Syafi'i daripada emas dan perak menyebut penyebabnya adalah as-saman, sesuatu bernilai yang zaman kita dikenali sebagai mata wang. Maka setiap jual beli mata wang, maka perlu menuruti 2 perkara, iaitu mestilah sama banyak, dan yang kedua mestilah yadan biyadin, penyerahan dan pemilikan dibuat di dalam satu majlis. Dan daripada 4 lagi yang disebut dalam hadis, maka Imam Syafi'i menyebut ianya adalah al-mat'umah, benda-benda yang boleh dimakan. Maka ianya termasuk di dalam sesuatu di dalam amwalur ribawiyah, harta-harta yang ditegaskan untuk tidak boleh dijual beli secara riba. Maka kita telah tiba pada riwayat 4054. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysun Tawil wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Rumhin qala akhbarana Laysu an-Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lahu rajulun min bani Laysin. Daripada Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar telah berkata kepada Abdullah bin Umar, seorang lelaki daripada Banu Layth. Maka lelaki tersebut berkata, Inna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ya'suru hadha. Sesungguhnya sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri ada meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Fi riwayati Qutaibah, yang mana ada dalam riwayat Qutaibah. Fadhaba Abdullah wa Nafi' ma'ah. Maka pergilah Abdullah bin Umar dan Nafi' bersama dengannya. Wa fi hadis Ibn Rumhin qala Nafi' fadhahaba Abdullah wa ana ma'ahu wal Laysu. Berkata Nafi', maka Abdullah bin Umar bersama dengan daku Nafi' dan juga Al-Laysi, kami bertiga telah pergi hatta dakhala ala Abi Sa'id al-Khudri. Lalu kami telah masuk menemui sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, inna hadha, sesungguhnya lelaki daripada Banu Layth ini, hadha ay al-Laysiyu, sesungguhnya lelaki daripada Banu Layth ini, akhbarani, telah mengkhabarkan kepadaku, annaka, sesungguhnya kamu wahai Abu Sa'id al-Khudri,
tukhbiru, mengkhabarkan, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW, naha an bai'il waraki bil warak, Nabi SAW telah melarang jual beli perak dengan perak. Maksudnya mabi' barang jualan perak, bayaran pun dengan perak. Maka jual beli perak dengan perak, maka tidak boleh, illa kecuali mislan bimislin, mestilah sama berat, mestilah sama timbangan dia. Tak boleh kerana ini adalah perak model lama maka dibayar lebih, ini adalah perak model baru maka dibayar kurang. Tidak boleh. Jual beli perak dengan perak, maka mestilah mislan bimislin, sama berat sebanding pertukarannya. Wa an bai'iz zahabi bil zahab, dan Nabi melarang jual beli di antara perak dengan pertukaran perak, jual beli emas dengan pertukaran emas, dengan bayaran emas, illa kecuali mestilah mislan bimislin, sama beratnya, sama sebanding pertukarannya. Maka tidaklah boleh kerana contohnya kita nak menjual emas yang lama dengan membeli emas yang desain baru, yang laris di pasaran, maka emas lama kita bagi banyak untuk mendapatkan emas yang sedikit. Maka Nabi larang, kerana itu dikira sebagai riba. Seterusnya, fa'asyara, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah mengisyaratkan bi isba'aihi, dengan kedua jarinya, ila ainaihi, kepada kedua matanya, wa uzunaihi, dan kepada kedua telinganya. Faqala, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, absarat ainaya, telah melihat kedua mataku, wa sami'at uzunaya, dan telah mendengar kedua telingaku. Nabi SAW telah bersabda, la tabi'u zahaba bil-zahabi, janganlah kamu menjual emas dengan bayaran emas. Wala tabi'ul wariqa bil wariki, janganlah kamu menjual perak dengan bayaran perak, illa kecuali mestilah mislan bimislin, sama berat. Maka Nabi melarang, wala tushiffu ba'dahu ala ba'din, dan janganlah melebihkan sebahagian emas kepada sebahagian emas yang lain. Wala tabi'u syai'an ghaibah, maka kalaulah sama jenis daripada 6 benda tadi, sama jenis emas, pada waktu nak membeli emas dengan bayaran emas, nak membeli perak dengan bayaran perak, nak membeli kurma dengan bayaran kurma, nak membeli dalam hadis sebut al-milh, garam dengan bayaran garam, nak membeli tepung dengan bayaran tepung. Maka kalaulah sama jenis, maka dua benda yang tak boleh buat, iaitu mesti sama kadar kedua-duanya, tanpa melihat kepada sama ada desain baru ataupun lama. Mesti sama jenis, sama berat, sama timbangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala tabi'u syai'an, dan janganlah kamu menjual sesuatu daripada itu ghaiban, ada yang tiada, dengan sesuatu yang binajis yang ada. Tak boleh contoh, contohnya nak menjual emas dengan emas, maka penjual dia ada emas, pembeli yang nak beli emas pada penjual dia tak ada emas, dia kata saya bayar kemudian, maka tidak boleh. Maka amwalur ribawiyah yang sama jenis, mestilah dua syarat, sama kadar timbangannya, sama jumlahnya, dan yang kedua mestilah yadan biyadin, penyerahan dibuat dalam majlis yang sama. Dan Imam Syafi'i telah kita sebut mengkiaskan dengan mata wang. Maka mata wang pun apabila dijual sesama mata wang, maka mestilah ada dua syarat ini. Mestilah mislan bimislin, mestilah kadarnya sama. Tidak ada contohnya seseorang itu nak membeli dia perlu bayar lebih, maka mestilah sama kadar dia. Dan yang kedua, mestilah yadan biyadin, penyerahan dalam majlis yang sama. Sebab itu, maka perlu diberi perhatian. Kalaulah contoh ada orang yang membeli mata wang lama, maka kadang-kadang kita nampak ada yang membeli mata wang RM1, RM5, RM10 lama, tetapi dibayar lebih daripada kadar yang telah ditetapkan. Contohnya RM1, maka nilainya RM1, tetapi dibayar contohnya RM1,000, RM2,000, RM3,000. Adakah dibenarkan? Padahal pertukaran mata wang dengan mata wang mestilah mislan bimislin,
sama kadarnya, sama bayarannya, dan yadan biyadin, mestilah penyerahan dibuat dalam majlis yang sama. Maka mata wang sama mata wang, maka itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi jelaskan pada muka surat 1045 pada baris yang ke-37 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, haul bai'il amwalir ribawiyah bi ba'diha, sekitar penjelasan berkenaan tentang amwalur ribawiyah, harta-harta yang Nabi SAW larang untuk melakukan jual beli secara riba. Maka kata Imam Nawawi, poin yang pertama, wa ajma'al ulama'u ala jawazi bai'ir ribawi bi ribawiyin la yusyarikuhu fil illah mutafadilan wa muajjila. Yang pertama, kata Imam Nawawi, para ulama telah sepakat bahawa boleh untuk melakukan jual beli di antara harta-harta ribawi yang 6 yang Nabi SAW sebut. La yusyarikuhu, yang berbeza, fil illati mutafadilan, yang berbeza jenis secara berlebihan, dan juga wa muajjilan, secara berhutang. Maka kalaulah berbeza jenis, maka pada waktu itu boleh. Ilah pun berbeza. Contohnya, dua yang pertama ilah dia adalah saman, adalah mata wang. 4 lagi benda ilahnya adalah mat'umah, makanan. Maka kalaulah berbeza sebab pengharaman dan berbeza jenis, maka boleh untuk jual beli kadar berlebihan dan jual beli secara berhutang. Maka sebagai contoh, emas adalah yang disebut dalam hadis. Begitu juga dengan tepung. Maka ada orang nak membeli emas dengan bayaran tepung lebih daripada kadar dia. Contohnya, katakanlah 1 gram emas, bayaran dia sepatutnya adalah 100 kilo tepung. Contoh, 100 kilo tepung untuk 1 gram emas, bayarannya sepatutnya mengikut harga pasaran. Tapi dia nak bayar lebih. Dia nak bayar 1 gram emas kerana mungkin itu adalah limited edition. Dia nak bayar dengan kadar 300 kilo. Maka boleh. Kalaulah berbeza illah, riba, pengharaman riba. Kalau dalam mazhab Syafi'i, illah riba ada 2. Mat'umah, benda-benda yang boleh dimakan. Dan yang kedua, as-saman, sesuatu yang bernilai seperti mata wang. Maka kalaulah berbeza, maka tidak ada masalah untuk tidak sama kadar timbangan, dan tidak ada masalah untuk dibayar secara berhutang. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, begitu juga contohnya bai'ul fiddah, nak membeli perak dengan tepung bali. Maka tak ada masalah untuk lebih kurang, dan tidak ada masalah untuk jual beli secara berhutang. Okey, dan juga contoh-contoh yang lain. Yang kedua, wa ajma'u, para ulama juga telah sepakat ala annahu la yajuzu bai'ur ribawi bijinsih wa ahduma muajjil. Maka Allahumma salli ala sayyidina, para ulama telah sepakat kalaulah barang-barang itu adalah daripada sama jenis. Nabi SAW ada sebut 6 benda: emas, perak, kurma, tepung bali dan juga garam. Maka kalaulah daripada 6 benda ini jual beli dilakukan dengan sesama jenis, maka emas dengan bayaran emas, perak dengan bayaran perak, kurma dengan bayaran kurma, tepung dengan bayaran tepung, sama jenis, maka tidak boleh berjual beli secara berhutang. Tidak boleh. Mesti dibuat penyerahan dalam majlis. Maka ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa ala annahu la yajuzu at-tafadul idza bi'a bi jinsihi hala. Dan begitu juga kalaulah barang-barang yang 6 tadi ataupun kalau zaman kita dikiaskan dengan mata wang, maka dia tidak boleh dibayar, ada satu bayaran lebih, ada satu bayaran kurang, maka tidak boleh. Maka daripada sini kita belajar, kalaulah daripada 6 yang Nabi SAW sebut tadi, jual beli berlaku pada jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, ataupun zaman kita mata wang dengan mata wang, maka syarat untuk jual beli tersebut sah adalah 2. Mestilah mislan bimislin,
kadarnya adalah sama, tak boleh nak membayar lebih. Maka tak boleh contohnya nak membeli RM1 dengan membayar RM1,000. Kalaulah ikut kepada apa yang Nabi SAW sebut, maka tidak boleh. Begitu juga syarat yang kedua, tidak boleh secara berhutang. Tak boleh contohnya kita nak beli emas orang tersebut dengan bayaran emas kita, tetapi kita ambil dulu barang, kita akan bagi barang kita kemudian. Emas sama emas, mestilah yadan biyadin, mestilah di dalam satu majlis. Cuma zaman kita, orang yang membeli emas secara online, contohnya dia beli apa dipanggil Gap ataupun GSS sebahagian sebut, maksudnya dia beli kadar RM50 tapi dia tak dapat emas. Maka ada yang menggunakan hilah, iaitu dengan cara dia melantik pekerja di syarikat emas tersebut sebagai wakil dia. Maka orang tersebut dia tak dapat emas dia kerana emas itu dipegang oleh wakil dia. Kalaulah emas tu betul-betul ada, dan kalaulah sebahagian syarikat emas yang tidak mengambil berat tentang pematuhan piawai syariah, maka kita beli emas contohnya, kita bayar RM50 dan kita tak ambil emas tu kerana kita nak mereka simpankan melalui online dan emas tu tak ada, al-iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, maka ianya boleh jatuh kepada hukum haram. Sebab mata wang sama mata wang, termasuklah emas, ianya mestilah kadarnya sama, dan yang kedua mestilah penyerahan dan pemilikan berlaku di dalam majlis yang sama, tidak boleh ditangguhkan. Maka itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Nawawi, wa'ala, dan para ulama juga telah bersepakat, annahu la yajuzu tafarruq, tidak boleh berpisah, qabla taqabud, sebelum mengambil barang masing-masing, apabila dijual sesama jenis. Apabila dijual sesama jenis, au bi ghairi jinsi, ataupun berlainan jenis namun ilah yang sama. Maka kalaulah jual emas sama emas, maka masing-masing kena ambil emas tersebut di dalam majlis yang sama. Tak boleh nak tangguh, nak bagi kemudian. Ataupun berlainan jenis tetapi penyebab pengharaman adalah sama. Contohnya emas dan perak, ilah pengharamannya adalah kerana ianya saman. Maka sama juga, kita nak membeli emas dengan membayar perak, maka tak boleh berpisah kecuali masing-masing telah mengambil barang masing-masing. Maka inilah yang ditegaskan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Okey, yang kelima, kata Imam Nawawi, wa ajma'u ala annahu yajuzu at-tafadul inda ikhtilafil jinsi idza kana yadan biyadin. Maka apabila berbeza jenis, maka tidak ada masalah untuk berlebih kurang, namun syarat dia mestilah penyerahan tersebut berlaku di dalam majlis yang sama. Contohnya nak membeli tepung dengan bayaran kurma dan seumpamanya. Maka inilah penjelasan para ulama. Kalaulah nak tahu lebih detail, maka boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh. Maka dalil daripada pengharaman riba dalam jual beli adalah dikongsikan oleh Imam Muslim dalam hadis yang begitu banyak yang ada dalam bab ini. Riwayat 4055. Wa bihi la yaqala hadatsana Syaiban bin Farruq qala hadatsana Jarir ya'ni bin Hazim tahwil. Wa bihi la yaqala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id tahwil. Wa bihi la yaqala wa hadatsani Muhammad al-Musanna qala hadatsana Ibnu Abi an Ibn Aun kulluhum an-Nafi' binahwi hadits Laits an-Nafi' an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Riwayat seterusnya yang menegaskan bahawa mestilah kadar timbangan sama kalaulah barang-barang ribawi tersebut, salah satu daripada 6 barang-barang tersebut adalah daripada jenis yang sama. Wa bi ila qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Yaqub yani bin Abdurrahman al-Qari an Suhail an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab, tidak boleh menjual emas dengan bayaran emas, walal wariqa bil wariki, tidak boleh menjual perak dengan bayaran perak,
illa kecuali mestilah waznan biwaznin, sama timbangan beratnya, mislan bimislin, sama berat, sawaan bisawain, sebagai penegasan, sebagai takkid, sama sukatannya, mestilah sama. Tak boleh kerana desain lama dan desain baru, maka ada yang bayar lebih, ada yang bayar kurang. Kalaulah sama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka mesti sama berat dia, sama timbangan dia. 4057. Wa bi ilaihi qala hadatsani. Sebab itu kalaulah contoh kita ada desain perhiasan emas yang lama dan kita nak pergi contohnya ke kedai emas, saya kata saya nak desain tu, tapi saya nak trade in emas yang lama, maka tak boleh begitu sahaja. Maka cara dia, kalaulah kita nak beli emas desain yang baru, perhiasan emas desain yang baru, kita jual dulu emas yang lama, ambil dulu duit, barulah beli emas desain yang baru. Maka itu boleh sebab berlainan jenis. Tapi kalaulah kita sekadar, okey, ini emas saya, perhiasan emas saya, contohnya ada sekilo kadar emas dia, saya nak beli desain tu yang mana berat emas dia hanya 700 gram, tapi kerana dia desain baru, harga dia mahal, saya setuju. Maka tak boleh. Tak boleh trade in begitu. Sebab sama jenis, mestilah kadar beratnya adalah sama. Maka jual dulu emas yang lama, kemudian barulah bayar untuk membeli emas desain yang baru. Riwayat 4057. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id wa Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Mahratu an Makhrama an abihi qala sami'tu Sulaiman bin Yasar yaqulu innahu sami'a Malik bin Abi Amir yuhaddithu an Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tabi'u ad-dinara bid-dinarain, tidak boleh menjual satu dinar dengan bayaran 2 dinar. Tak boleh. Kalaulah sama jenis daripada 6 amwalur ribawiyah, maka mestilah sama kadar timbangannya. Wala dirham, tak boleh menjual 1 dirham dengan bayaran 2 dirham. 4058. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Layth bin Tahwil. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Ibn Rumih qala akhbarana Layth an Ibn Shihab an Malik bin Aus bin al-Hadatsan annahu qala aqbaltu aqulu man yastarifu ad-darahim. Maka daripada Malik bin Ausan bin Al-Hadatsan, beliau telah berkata, aqbaltu aqul, aku telah datang lalu membuat tawaran, man yastarifu, adakah sesiapa yang ingin menukar duit dirham. Dirham bermaksud duit perak. Lalu dia tanya, ada tak sesiapa yang nak duit perak? Dia bagi saya duit emas. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah telah berkata, wa huwa inda Umar bin Khattab, dan ketika itu Umar bin Khattab ada di dalam majlis tersebut. Arina zahaba, maka dia pun berkata, tunjukkan kepada aku emas kamu. Maka kita tukar. Engkau bagi emas, aku bagi perak, kita tukar. Summa tina, kemudian berilah kepada kami. Iza jaa khadimuna, apabila hamba kami datang membawa perak, nu'tika wariqaka, barulah kami bagi perak kamu. Maka kedua-dua ini sama illah. Kedua-dua ini adalah sesuatu yang bernilai saman ataupun mata wang. Maka walaupun berlainan jenis, ada seorang sahabat ni, dia nak emas dan dia nak bagi dia punya dia nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak perak dan dia nak bagi kepada Talha bin Ubaidillah emas yang dia ada, dia nak tukar. Lalu walaupun berlainan jenis, tetapi masih illah pengharaman riba yang sama, iaitu barang yang bernilai, maka dia mestilah yadan biyadin, mestilah penyerahan dibuat dalam majlis yang sama. Maka bila Talha bin Ubaidillah kata, tak apa, bagi dulu kau punya emas, nanti bila hamba ku datang, aku akan bagi engkau punya perak. Maka Umar bin Khattab terus tegur. Umar bin Khattab berkata, kalla, sama sekali tak boleh. Wallahi, demi Allah, la tu'tiyannahu wariqahu, hendaklah kamu bagi kepadanya peraknya sekarang. Aw la taruddanna ilaihi dhahabah, ataupun kamu mesti pulang balik, wahai Talha, kepada Malik bin Aus emas dia dulu. Pulangkan balik emas dia dulu. Bila perak kamu sampai, barulah buat jual beli tersebut. Kerana sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, al-wariqu bizahabi riba, pertukaran jual beli di antara perak dengan emas adalah riba, kecuali ha'a wa ha'a, ianya mestilah secara tunai dan penyerahan dibuat dalam majlis yang sama.
Apakah maksud ha'a wa ha'a? Pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang ke-9, maka ha'a wa ha'a bermaksud, apakah maksudnya? Khudh hadha wa khudh haza. Maksudnya ini kau punya emas, ambil, dan orang tu pun membalas ini kau punya perak, ambil. Maka dia mestilah dalam penyerahan yang tempoh yang sama, tak boleh bertangguh-tangguh kerana ianya adalah harta ribawiyah. Maka Umar bin Khattab tegur, wal burru bil burri riba, dan jual beli di antara gandum sama gandum. Maka dia nak jual gandum dengan bayaran gandum, maka mestilah dalam majlis yang sama. Wasyairu bisya'ir riba, begitu juga jual beli tepung bali bersama dengan tepung bali dikira riba, kecuali mestilah dijual beli dalam majlis yang sama. Watamru bitamri riba illa ha'a wa ha'a, begitu juga kurma dan kurma, maka mestilah dalam majlis yang sama. Hadis yang terakhir 4059 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ila qala wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibn Uyainah an Az-Zuhri bihadzal isnad. Insyaallah kita akan sambung riwayat 4060 pada jam 10.30 nanti, insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.